Setelah itu 4 menjadi 5. 5 orang telah masuk termasuk Bukit Gantang bagi menyatakan sokongan kepada PMX pada waktu itu. Dia menang dalam keadaan dia menggunakan tiket parti bersatu pada waktu itu, dia kata. Sebenarnya kalau nak ikutkan Syed ni, YB Syed ni, antara orang yang boleh menang dengan nama dia sendiri. Itu saya kena akui. Dia buat satu wawancara, dia kata, kalau sekiranya nak saya letak jawatan, boleh. Tapi seluruh pengundi tu kena sign kata setuju saya letak jawatan. Baru dia letak jawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan kita bersama lagi. Okey, baru-baru ni Ahli Parlimen Bukit Gantang dia dah bagi sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Secara tiba-tiba kan, dia pun tiba-tiba dia umum di dalam sidang parlimen. Oh, betapa sakit hatinya ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional, tak kira daripada PAH kah, daripada Bersatu kah, sebab Ahli Parlimen Bukit Gantang bagi sokongan umum secara berdepan-depan ramai, dan juga ada juga sekeliling dia tu ahli-ahli Parlimen Pembangkang waktu tu. So depa ni terlalu koyak rabak, malu Allah apa semua ni, macam-macam lah hak berlaku. Lepas tu tiba-tiba daripada berita Malaysia Gazette, dia dah temu ramah dengan ahli Parlimen Bukit Gantang ni. Dia pi ke rumah Syed Abu Hussein ni, dia pi ke rumah dan dia interview dalam 1 jam. Kalau hampa boleh tengok dekat dalam playlist aku ni, aku ada ambil, aku ada sertakan video temu ramah antara Malaysia Gazette dengan ahli Parlimen Bukit Gantang. Dan dia mendedahkan segala-galanya, dia dedah kau-kaunya dan pelbagailah persoalan-persoalan yang disoal oleh Malaysia Gazette. Dan setelah wawancara tu kan, Perikatan Nasional Bukit Gantang bagi tempoh seminggu untuk Syed Abu Hussein bersemuka dengan pengundi. Lepas tu dia kata macam dia tak nak, tak mau. Lepas tu depa ni biasalah, pengundi-pengundi penganut hadiah wang ni pakat-pakat desak suruh letak jawatan lah. Lepas tu Syed Abu Hussein pun cakap, kalau betul-betul hampa nak aku letak jawatan, hampa pergi jumpa semua pengundi, ambil tanda tangan, bersetuju untuk ahli Parlimen Bukit Gantang ni letak jawatan. Tapi sampai hari ni pun tak ada apa-apa senyap. So pelbagai tuduhan katanya kerajaan, macam seperti mana Raja Petra pun keluarkan kenyataan, kata Syed Abu Hussein ni, ahli Parlimen Bukit Gantang ni terima duit 30 juta daripada kerajaan. Dan saya hampa tengok dia menjawab ataupun tak. Tak apa, aku akan bawa dengan hampa bersama-sama kita dengar penjelasan Iswadimo ni. Dan kita tengok lagi Iswadimo ni dia akan playkan ucapan ahli Parlimen Bukit Gantang. Kita dengar soal 30 juta tu, tuduhan Raja Petra. Tapi sampai hari ni mereka tak dapat bawa bukti kepada SPRM. Bawa lah bahan-bahan bukti, ugutan ke, sogokan ke, rasuah ke apa ke kepada SPRM, supaya SPRM dapat gugurkan dia, sabitkan dia bersalah dan dia gugur sebagai ahli Parlimen Perikatan Nasional yang memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim. So bolehlah buat pilihan raya kecil. So, jom kita sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadimo ni. Menyebut tentang khianat ni, tuan-tuan. Ada yang mendakwa MP Bukit Gantang pengkhianat. Dia kata pengkhianat ni. Kan? Kenapa pengkhianat? Telah pun orang kata meninggalkan kerajaan yang ada orang kata parti mereka sendiri. Aduh, ya, Malaysia Gazette ni. Telah meninggalkan parti mereka sendiri. Alright. Okey. PN Bukit Gantang bagi tempoh seminggu untuk Syed Abdul Hussein bersemuka dengan. Okey, saya baca. Perikatan Nasional Bukit Gantang mencabar ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Hussein untuk berjumpa pengundi di kawasannya dalam masa seminggu. Timbalan PN bahagian Bukit Gantang Ahmad Man berkata ibu berkaitan kenyataan beliau yang memaklumkan hanya akan meletak jawatan jika semua pengundi di Parlimen Bukit Gantang menyatakan perkara itu kepadanya. Baik, kenyataan baru-baru ini dalam satu wawancara YB Syed ni mengatakan kenapa beliau nak kena letak jawatan. Okey, sebelum tu dia ni parti mana kan? Okey, sebelum ini pada tahun 2018 dia menang di bawah tiket Barisan Nasional.
Kemudian dia keluar daripada baris, dia keluar ke sebagainya, saya tinggal ke dia menang dalam tiket bebas, saya ingat. Tapi 2018 dia menang dan dia memegang tiket bebas. Di sebelah UMNO keluar, kemudian dia menang dalam tiket bebas. Okey, betul. Dia UMNO tapi tidak dicalonkan, tapi kemudian bertanding bebas dan dia menang. Okey. Tetapi pada waktu itu dia menyatakan sokongan kepada PN lah. Selepas itu, bila tahun 2022, sebelum 2022, beliau menyertai Bersatu dan bertanding di bawah tiket Bersatu dan menang. Setelah itu 4 menjadi 5. 5 orang telah masuk, termasuk Bukit Gantang, bagi menyatakan sokongan kepada PMX pada waktu itu. So Bersatu Bukit Gantang tak puas hati lah. Dia kata, apa ni kan, kalau sekiranya betul-betul ni, letak jawatan lah. Kalau betul-betul anak jantan, letak jawatan. Sebab apa? Dia menang dalam keadaan dia menggunakan tiket parti Bersatu pada waktu itu, dia kata. Sebenarnya kalau nak ikutkan, Syed ni, YB Syed ni, antara orang yang boleh menang dengan nama dia sendiri. Itu saya kena akui. Kan? Dengan nama dia sendiri. Itu kita kena akui. Now, dia buat satu wawancara. Dia kata, kalau sekiranya nak saya letak jawatan, boleh. Tapi seluruh pengundi tu kena sign, kata setuju saya letak jawatan. Baru dia letak jawatan. So, dia buat satu kenyataan mengejutkan baru-baru ini. Katanya, apa yang berlaku? Dia menyatakan bahawa sebenarnya, bila PMX menawarkan kepada pembangkang, kan? PMX menawarkan kepada pembangkang, ini secara tersirat bahawa pembangkang boleh datang dan berunding dengan kerajaan berkenaan peruntukan. Sepatutnya kerja ketua pembangkang dan juga presiden kepada Parti Bersatu jumpalah MP-MP pembangkang, kata baik, dia ada dah tawaran daripada kerajaan, jom kita bincang apa yang kita kena minta dengan kerajaan, jom kita bawa ke sana. Tetapi rupanya perkara ini tidak berlaku. Menurut MP Bukit Gantang, Muhyiddin Yassin tak pernah berjumpa dengan dia orang pun. Kan? Muhyiddin Yassin tidak pernah berjumpa dengan mereka pun. Baik, saya bacakan ada satu surat artikel ditulis di Malaysia Kini. Surat memang agenda PN rupanya. Ada mesej tersirat yang penting di sebalik pengakuan terbuka Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abdul Hussein beberapa hari lalu. Dengan kenyataan dibuatnya baru-baru ini, barulah orang ramai tahu bahawa Ahli Parlimen Pembangkang sebenarnya tidak pernah dipanggil untuk berbincang mengenai rundingan peruntukan. Padahal itulah nasihat yang diberikan Perdana Menteri agar pembangkang berunding secara diplomasi agar nasib rakyat di kawasan mereka boleh dibantu secara berkesan. Ia juga membuktikan pemimpin PN tidak pernah bersungguh dalam membantu ahli parlimen sendiri mendapatkan peruntukan. Sebelum itu, Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris mendakwa rundingan telah dibuat dengan kerajaan melalui wakil PN Taqiyuddin Hassan. Sekarang kita berhak bertanya, siapa yang bercakap benar? Sebab Razali kata ada rundingan. Tetapi apa orang kata, YB Syed Abu Hussein mengatakan rundingan itu tidak ada. Tidak berlaku rundingan. Baik, kita dengar kenyataan beliau. Pandangan Datuk terhadap Bersatu sekarang? It's a party yang mana yang terus dia boleh teruskan perjuangan cara mereka. Saya cara saya. Kita melihat parti Bersatu pun ada camp kan yang tersendiri. Kalau kita lihat ada mula nak mencaras jawatan presiden dan sebagainya. Komen Datuk? Komen saya dalam PAT saya tengok dari jauh, saya tak hadir. Saya sangat kecewa keputusan presiden. Kenapa tidak beri laluan kepada muka-muka baru? Hanya tak sampai satu hari, dan change decision, U-turn dengan nasihat seorang isteri. Dan saya ni penasihat saya ramai. Bila saya buat keputusan, kenapa marah saya? Kan? Presiden dah buat keputusan untuk inilah yang terakhir. Tiba-tiba U-turn. Salahkah kita buat keputusan untuk kita teruskan perjuangan cara lain? Be fair. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan itu memang daripada perwakilan dan akar umbi yang mahukan Tan Sri terus menerajui Bersatu itu. Leaders bukan dengar orang. Leaders, he have a vision. He's firm with the vision. Kalau disebabkan dengar nama ahli, tukar. Saya tak dengar cakap ahli. Saya tahu apa saya nak bagi kepada ahli saya.
Saya tahu nak bagi apa kepada pengikut saya. I'm a leader. Datuk nak katakan Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah sampai tamat tempohnya untuk menjadi seorang Presiden bersatu? Yes. Definitely. Yes. Yes, definitely. Sudah sampai masanya untuk beliau meletak jawatan sebagai Presiden. Yang tu tadi dia tak sebutlah mengenai kenyataan apa orang kata tak ada rundingan sebagainya tu tak disebutlah, tetapi dalam interview sama dia sebut. Yang tu dia pendek-pendek Malaysian Gazette ambil. Kemudian ada satu dakwaan mengatakan bahawa ini daripada Raja Petra tu lah, kan, geng-geng Illuminati ni, geng-geng Freemason ni. Dia kata dia tak cakap is lah, dia kata bahawa sebenarnya Bukit Gantang ni melompat sebab dia ada tawaran 30 juta. Okay, ini jawapan Bukit Gantang. Tuan-tuan dengar sendiri berkenaan dakwaan tersebut. Dan dia sanggup nak bawa ke, kalau betul, bawa dia ke SPRM, dia kata. Datuk, semalam juga Raja Petra sudah pun ada satu memuat naik satu video yang menyatakan bahawa apa tindakan yang Datuk buat ini semata-mata untuk menyelamatkan salah seorang ahli keluarga Datuk itu, anak sendiri yang ada kes mahkamah, kemudian dengan sogokan wang 30 juta dan sebagainya. Ini antara yang kita lihat, kerana itulah tindakan menyokong secara terbuka dilakukan oleh Datuk. Adakah benar? Kalau itulah benar, maknanya kali pertama saya keluar pada UMNO pun benarlah. Apakah itu benar? Ini hanya permainan politik. Permainan politik. Sebab tu saya tak nak respon tentang permainan politik ni. Biarlah siapa nak kata apa kata. Sebab dulu pun benda yang sama juga. Setelah 5 tahun berlalu, kenapa timbul lagi? Kerana mereka marah pada saya. Marah secara profesional lah. Apa tindakan saya buat, kenapa nak kait-kait dengan benda yang lain? Be gentleman. Datuk menafikan perkara itu? Dah pasti saya nafikan. Akan ambil tindakan kepada si penyebar fitnah itu? Saya tak akan ambil tindakan apa-apa. Saya tak nak panjangkan. Saya nak buat kerja. Saya nak tenangkan fikiran saya untuk khidmat pada rakyat. Baik. Now, kalau tuan-tuan ingat, betul. Saya ingat saya pada tahun 2018, dia masa itu dia menang atas tiket UMNO. Kemudian dia lompat dan menjadi ahli parlimen bebas, kalau tak salah, itu masuk bersatu. Dia jadi bebas. Kemudian lepas itu menyatakan sokongan kepada mana-mana siapa-siapa jadi kerajaan. Kemudian dia menyatakan kalau ini dikatakan sebagai 30 juta dia dapat, adakah bermakna sewaktu dia melompat dahulu dia dapat 30 juta? Dia tak kata ya, tapi seolah-olah sedemikian. Ditawarkan oleh Bersatu. Jadi sebenarnya Bersatu ni tuan-tuan, dia terlalu banyak liabilities, terlalu banyak baggage. Sebab itu bila dia kata tadi dia menyentuh mengenai persoalan Muhyiddin Yassin sendiri, dalam masa satu hari tiba-tiba boleh buat U-turn, kan? Satu hari boleh buat U-turn sebegitu saja. Itu kan satu perkara yang pelik. Bagaimana apa orang kata boleh buat U-turn sebegitu saja? Dia jadi pelik lah, jadi satu perkara yang pelik. Bagaimana beliau boleh apa orang kata U-turn, mula-mula mengatakan, ini saya menyebut tentang ni lah, siapa nama dia, Muhyiddin Yassin. Mula-mula Muhyiddin Yassin kata saya akan meletak jawatan. Sehari kemudian, saya tak letak jawatan. Sebab apa? Saya bertanya ke isteri saya. So leaders macam mana yang begitu? Leaders bagaimana yang begitu sebenarnya? Jadi ini menimbulkan persoalan dan juga perkara yang boleh menjadi pertikaian lah terhadap kepimpinan Datuk Seri kepada Muhyiddin Yassin. Adakah beliau mampu menjadi seorang presiden yang akan membawa Bersatu in the next election? Itu yang menarik untuk kita nak lihat, tuan-tuan. Baik, habis kat situ. Okey geng, Alhamdulillah kita dah dengar bersama dengan Iswadi. So aku nak cerita sikit lah. Dia ni dulu ni, sebelum ni ahli parlimen Bukit Gantang ni daripada ahli parlimen Barisan Nasional. Lepas tu 2018 waktu pilihan raya yang ke-14, dia tak dicalonkan, dia digantikan dengan orang lain. So Syed Hussein ni pun dia nak juga bertanding, tapi dia bertanding bebas. Bila dia bertanding bebas, dia yang menang.
Waktu pilihan raya yang ke-14, dia bertanding bebas dan Barisan Nasional ada calon dia, Pakatan Harapan pun ada calon dia. Tapi Syed Husin Ahli Parlimen Bukit Gantang hari ini, waktu tu dia bertanding kerusi bebas. So Alhamdulillah dia menang. So apabila, kalau tak silap aku, dia bagi sokongan terhadap kerajaan Pakatan Harapan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir. So apabila kerajaan Pakatan Harapan tumbang, Tun Dr. Mahathir tumbang waktu tu 22 bulan. Tiba-tiba dia ni sebagai ahli parlimen bebas, dia memberi sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Dan secara tiba-tiba pula, dia join masuk ke dalam Parti Bersatu bersama dengan Muhyiddin Yassin. So waktu itulah gembar-gembur dengar-dengar katanya memang dia terima 30 juta daripada Muhyiddin Yassin. Tapi wallahualam sampai sekarang tak ada seorang pun dapat kemukakan bukti mengatakan dia terima 30 juta daripada Muhyiddin Yassin. Dan ada juga seperti mana ahli parlimen Pendang kata, ahli parlimen Bukit Gantang ni terima 30 juta daripada kerajaan hari ini. Kenapa tiba-tiba siapa yang mula-mula sebut 30 juta tu? Kan? Seingat aku bulan lepas waktu di dalam sidang parlimen, macam dia kata, kalau macam kerajaan dapat bagi kepada saya 30 juta, saya akan sokong kerajaan. Lepas tu dia kata apa lagi di dalam sidang parlimen ni? Waktu dia bercakap, waktu time dia lah untuk untuk ahli parlimen Bukit Gantang bercakap tu, yang macam dia kata kalau macam kerajaan dapat selesaikan tiang-tiang elektrik dekat parlimen Bukit Gantang, dapat selesaikan masalah-masalah apa hak yang disebut oleh ahli parlimen Bukit Gantang, memang dia cakap dia akan menyokong kerajaan. Lepas tu tak tahulah siap ke buat ke tak projek-projek hak yang diminta oleh ahli parlimen Bukit Gantang tu. Lepas tu beberapa minggu lepas tu, dia umumkan dia menyokong kerajaan hari ini. So pelbagailah tuduhan sehingga kaitkan isu hak yang peribadi, kata anak dia ada kes dadah lah nak masuk penjara. Lepas tu ahli parlimen Pendang pun kata dia pun ada terkait dengan projek hak yang tentera darat apa semua kan. Tapi sampai sekarang dia tak dapat bukti kan. Tapi apa yang aku cek, siapakah ahli parlimen Bukit Gantang, dia adalah seorang businessman. Dan dia ada dekat Kuantan dan juga dekat beberapa tempat. Dia ada macam pasar mini. Dia contoh macam dia ada beli satu tanah dan dia buat penjualan yang masakan basah-basah punya ni, ikan laut apa semua. Dia ada, kalau hangpa tengok dekat TikTok dia, aku dah survey habis lah, aku nak ambil tahu kan siapa dia sebenarnya. Jadi dia ni banyak bisnes ikan, barangan basah. Jadi aku pun, inilah sumber pendapatan dia waktu dia mula-mula. Mungkin sebelum dia masuk di dalam politik, dia dah start berbisnes, inilah dia punya perjalanan dia. Lepas tu dia pun, baru ni dia ada cakap dekat dalam bawah wacana dah. Dia kata dia dah tak ada duit dah, dia dah habis dah. Dia dah tak ada macam mana dia nak bantu rakyat dah. Dan ucapan dia tu memang tanggungjawab dia terhadap rakyat dan juga pengikut-pengikut dah. Jadi kita pun respect lah kan, sebab dia berani ambil satu tindakan untuk payahlah sebut, untuk belakangkan parti dia. Yang penting rakyat dulu, yang penting rakyat tempat dia dulu. Jadi kita pun alhamdulillah bagus lah. Okey, yang kedua, kalau hampa perasan, Anwar Ibrahim dah ada tawarkan kepada pembangkang seperti mana yang diperkatakan oleh Iswadi tadi. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, dah tawarkan kepada pembangkang, mailah berunding. Tiba-tiba tak mai berunding pun. Kan? Pendedahan daripada ahli parlimen Bukit Gantang, rupa-rupanya dia pun tak mai berunding pun. Kan? Tapi hanya duk kata, dah mai dah. Lepas tu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fazilah, kan, Timbalan Perdana Menteri 2, dia hanya cakap 2 orang saja yang mai berunding. Kan? Salah satu kita taklah macam Syed Saddiq. Yang lagi seorang kita pun tak tahu. Hanya 2 orang saja. Jadi kita pun fikir-fikir balik. Kalau wakil daripada Perikatan Nasional, akan ada Hadi Awang, akan ada Muhyiddin Yassin, akan ada Hamzah Zainuddin. Of course, ketiga-tiga orang ni lah yang kerajaan duk tunggu supaya mereka main berunding. Tapi sampai sekarang mereka tak main berunding. Ni 3 orang. Sepatutnya, kalau betul-betul kan, macam kenyataan daripada Timbalan Perdana Menteri 2, dia akan cakap, dah 4 orang, 5 orang dah kan, mereka dah main berunding. Tapi hanya 2 orang. Siapakah lagi seorang? Kemungkinan ahli-ahli parlimen pembangkang, orang kata apa? Dia bukan ketua pembangkang, bukan ketua parti, tapi dia pergi secara solo untuk nak minta peruntukan. Jadi itulah kan. Kita kena ingat, pengkhianat akan bersama-sama dengan pengkhianat
Dan lama-lama mereka akan tumbang dan mereka akan runtuh, mereka akan berpecah. Tak percaya, tengoklah geng. Dan sebab sekarang kita dah tengok dah, kita dah nampak dah pembangkang ataupun pengkhianat sedang dikhianati. Dan pas-pas pun walaupun duk tunggang agama tunggang itulah mereka tergolong di dalam golongan pengkhianat. Sebab apa? Sebab kemaruk kuasa, gila kuasa. Aku serabut betul lah puak-puak ni. So, kita jumpa untuk video yang akan datang. Terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Takkan mak ampak antuk ang. Assalamualaikum.